Wabarakatuh. Tuan-tuan, kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga Tuan Siap, Tuan pengurusi masjid, datang puasa, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni masih lagi lah berkesempatan kita bersama untuk terus menyambung bacaan kitab kita, kitab Khuluqul Muslim, dalam bab adab bercakap. Kita dah beberapa minggu dah kita berbincang tentang adab bercakap. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi, ya. Baik. Bersikap lembut terhadap orang yang berperangai buruk. Ya. Orang perangai buruk kat kita, kita bersikap lembut dengan dia. Tidak bererti kita membenarkan sikap mereka. Ya. Orang yang bersikap kasar, bersikap dengan akhlak buruk, ya, dan kita tak melawan, ya, kita tak melawan, maknanya kita bersabar, ya, tu maknanya itu tak dinamakan kita ni mengakui atau memperakui kelakuan dia tu, tetapi ia berarti kesanggupan kita mengendalikan diri terhadap kemarahan. Maknanya itu bermakna kita ni sabar, kuat sabar, ya. Sabar walaupun kita boleh lawan, ya, walaupun kita boleh membalas, kita boleh balas macam mana dia buat, tapi kita bersabar, itu baik, ya. Sedangkan sikap membenarkan perangai yang buruk merupakan tanda kebodohan seseorang. Tapi sebaliknya pula, kalau orang yang berperangai buruk kita sokong dia ataupun kita ikut dia, memperakui dia, maka itu tandanya bodoh. Tahu dah dia buruk, tahu dah dia tu perangai tak elok, ikut juga, maka itu tandanya bodoh. Bagaimanapun, membenarkan sesuatu yang buruk tidak dapat diterima oleh orang yang berakal. Ya, maknanya kita dah tahu perangai seorang tu memang perangai yang jelas, ya, tidak baik, ya, ataupun tidak kena dengan nilai-nilai Islam, kita masih ikut juga, maka itu adalah sepatutnya tidak berlaku bagi kita orang yang soleh ataupun orang yang bertakwa. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa bersikap lemah lembut terhadap orang yang berperangai buruk adalah perkara yang baik, dan mencela orang yang membenarkan sikap yang buruk. Ya, kalau kita bersabar dengan orang yang perangai buruk, tu baik. Tapi kalau kita mengakui ataupun kita kita defend orang perangai buruk, itu buruk. Orang perangai buruk kita pertahankan, maka itu buruk. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu samian 'alima. In tubadu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira.
Allah tak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang. Allah tak suka kita ucapkan perkataan buruk yang clear, terus, ya, untuk mendedahkan kejahatan orang. Macam tu, ya. Maknanya perkataan yang clear, perkataan yang terus terang ni maksudnya yang nak tunjuk orang tu buruk, ya. Kecuali oleh orang yang dianiaya, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Jika kamu melahirkan sesuatu perkara kebaikan atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap kamu, maka sesungguhnya Allah adalah maha pemaaf lagi maha kuasa. Innallaha kana afuwan qadira. Allah ni dia maha pemaaf, sedangkan dia berkuasa nak mengenakan apa-apa tindakan. Tu. Ya. Itu maknanya Allah ni maha berkuasa. Kalau dia nak kenakan bala pada orang tu boleh je, tapi Allah maaf. Itu dia maksudnya. Baik. Ayat ni dalam surah An-Nisa ni tuju kepada kita kalau kita ni jenis suka doa ke orang. Kita ni jenis suka mendoakan keburukan kepada orang. Ya Allah, ya, balaslah dia dengan balasan yang buruk. Ya. Ayat Quran Allah larang kita mendoakan keburukan kepada orang. Tak boleh doakan keburukan kepada orang illa man zulim, kecuali kalau kita dizalimi. Kalau orang buat zalim kat kita, kita boleh mendoakan, tak ada masalah. Islam membenarkan. Kita dizalimi oleh seseorang, maka kita mendoakan. Kita doakan supaya Allah berikan balasan yang setimpal. Tu tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, kita ni tengok tak suka ke orang, tengok orang tu macam mana, ya, buruk, kita pun doakan, ya. Kecuali kalau dia zalim, tapi ni kita tak suka, kita pun doa, kita pun sebut perkataan-perkataan, ya, kaitkan dengan Allah untuk doa, maka Islam melarang. Doa ni ibadah, ya. Doa ni kalau kita berdoa dapat pahala sebab dia ibadah. Tetapi dalam ibadah pun dia ada ketika-ketika yang tidak menjadi ibadah. Contohnya apa? Contohnya tadilah, kita doakan keburukan kepada orang, ya. Kecuali kalau kita memang dizalimi. Dalam tafsir tentang ayat ni cerita macam mana, ya. Kalau orang zalim atau kalau orang cela kita, cela ni maknanya maki kita, ya. Ada orang datang maki hamun kita, ya. Orang datang maki hamun kita, kita boleh bersabar, itu yang terbaik. Tapi kalau kita balas makian dia balik, dia maki kita, kita maki dia balik, maka tidak menjadi salah kepada kita. Kita tak dikira bersalah, ya. Dua orang dikatakan, kalau dua orang tengah bertengkar, dua orang bertengkar, saling masing-masing saling apa? Kata mengata, ya. Kata mengata maknanya maki hamun, ya. Atau maki hamun maknanya dia apa mencela, ya. Dia sebut perkataan-perkataan yang agak kasar, ya. Nabi kata seorang je yang berdosa. Dua orang tapi seorang yang berdosa. Siapa dia? Orang yang mulakan pertelingkahan tu. Orang yang mula tadi, dialah yang berdosa. Orang yang membalas, dia tidak berdosa selagi mana dia tidak melampaui batas. Orang kedua tadi, kalau dia balas balik dengan celaan dia tidak berdosa selagi mana kalau dia tidak melampaui batas. Maknanya sampai menimbulkan ketegangan yang teruk. Ya. Nabi kata, ya, orang yang cela kita, kita boleh balas celaan dia. Maknanya dia maki kita, kita boleh marah balik kat dia, maki dia balik. Tapi kalau dia mula membuat kata-kata bohong kat kita, tuduh kita macam-macam, pembohongan, tuduhan yang bohong,
kita tak boleh balas dengan tuduh dia bohong balik. Dia kata kita macam-macam, dia fitnah kita ke apa, kita tak boleh balas dengan fitnah dia balik. Itu beza dia. Kita nak marah kat dia, dia marah kat kita, kita nak marah dia balik. Tu. Okey, tapi kalaulah boleh bersabar, itulah yang paling baik. Ini ayat ni ditunjukkan ataupun disebut tentang kalau kita nak berdoa kepada orang, dan juga tentang kita menceritakan keburukan orang. Sekarang ni kan ada satu kisah lah ataupun satu kes berlaku kat negara kita ni, iaitu seorang anak dia ceritakan keburukan ayah dia, kan, sekarang ni dia cerita kat semua orang. Hari semalam ke hari ni agaknya, Menteri Agama respon. Orang tanya kat Menteri Agama, wartawan tanya tentang tu, macam mana tentang dengan perbuatan tersebut. Maka Menteri Agama pun jawab, tak boleh cerita keburukan orang. Tak boleh. Sekalipun dia memang buat. Maka kita tengok ramailah orang kecam Menteri Agama, sebab dikatakan membela perbuatan buruk si ayah. Dia bukan membela, bukan dia nak membela, tapi dari segi tuduhan, dia bukan boleh disebarkan. Tuduhan ni hanya boleh kita beri kepada pihak yang berkuasa. Islam dia suruh kita kalau ada berlaku apa, buat kepada pihak berkuasa, bukannya cerita kepada orang. Kalau kita biarkan perbuatan macam ni, kalau kita anggap perbuatan itu tak apa, bagaimana kita nak kawal manusia selepas ni? Bagaimana kita nak kawal dengan tuduhan-tuduhan yang tak apa-apa lepas ni keluar? Bila sebut tuduhan, dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi bagaimana kita nak kawal tuduhan yang mana betul, mana tak betul, sebab kita tak tahu. Maka sebab itu, kalaulah ada perbuatan buruk, dia bukan cara dengan kita cerita, kita hebah, kita tunjukkan ke orang, tak boleh. Yang dibenarkan, kita buat aduan kepada pihak yang berkuasa untuk tindakan, untuk siasatan dan juga untuk tindakan. Memang kalau nak kira simpati, kita simpati pada si anak, sekiranya betul. Tetapi dia dengan caranya, perlulah dengan cara yang betul, supaya dia tidak menimbulkan. Akhirnya masyarakat akan bertambah keliru. Masyarakat akan jadi macam-macam tuduhan, macam-macam pandangan yang akhirnya pandangannya semuanya tidak selari dengan kehendak Islam. Baik. Pandangan Islam dalam menjauhi berlakunya persengketaan. Macam mana Islam ni, antara cara Islam ni nak hindarkan kita ni daripada kita ni sesama Islam ni, kita bertelingkah, kita ni bergaduh, bermasam muka ataupun bersengketa, ialah antaranya ialah dengan melarang berdebat. Bila ada isu nak berdebat, masing-masing nak kata dia betul, maka dia buat debat. Masalah debat ni dia bukan nak mencari ke mana betul mana salah. Bila berdebat, walaupun asalnya nak tahu mana betul mana salah, tapi akhirnya akan keluar nak cari siapa menang siapa kalah. Apabila nak cari siapa menang siapa kalah, maka bila nak menang dia akan buat macam-macam cara. Maka akan keluarlah kenyataan-kenyataan yang tak betul, yang salah, yang sebab apa? Hanya nak memastikan menangnya dalam perdebatan. Kerana berdebat akan berlaku perkara yang menyakitkan jiwa. Bila berlaku perdebatan ni, akan berlakulah sakit hati. Mendorong perasaan untuk mengalahkan orang lain. Berdebat untuk mencari hak, atas betul-betul nak cari hak dia lain. Tapi kalau berdebat nak mencari siapa menang, maka tak kena. Dengan demikian, setiap orang yang berdebat ingin mendapat kemenangan,
walaupun sesuatu yang dibenangi itu tidak menunjukkan kebenaran. Itu dia tadi. Ya, maknanya kalau berdebat ni tadi bukanlah sebenarnya nak tunjukkan benar, tapi nak cari siapa menang. Maka dalam keadaan seperti ini, sikap suka menentang dan mementingkan diri sendiri akan timbul perkara yang baik. Dan dalam perdebatan itu tidak akan berlaku dengan tenang. Ya, akan berlakulah macam-macam. Ya, macam-macam tuduhan, macam-macam jawapan yang kita tak tahu jawapan tu betul ataupun salah. Ya, Islam memerintahkan orang Muslim supaya jangan berdebat. Islam memandangnya sebagai bahaya yang dapat merosak keselamatan agama dan akan merosakkan akhlak seseorang. Kita tengok sekarang ni. Kita sekarang ni, dunia kita sekarang ni tak macam dulu. Dulu nak berdebat kita kena pergi tengok. Kalau ada berlaku perdebatan, ada berlaku perbincangan tentang satu benda, kita nak tahu kita pergi. Ataupun kalau TV buat ada siaran dia, ada dah dapat tengok. Sekarang ni dah terlalu mudah. Ya, kita dapat tengok. Kita tengok. Kita bukan nak kata orang awam. Para ilmuwan agama pun dah mula dah ke arah itu. Walaupun kadang-kadang dia tak berdebat antara satu sama lain, berdepan. Dia akan berdebat secara tuduh, balas secara sendiri. Seorang dia buat kenyataan dalam YouTube, kecam orang ni. Orang tu tak ada ke depan. Lepas tu tak lama orang tu pula jawab pula tuduhan. Kecam pula dia. Begitulah berlaku seterusnya. Bermula dengan seorang, ada seorang yang kedua. Daripada dua orang tadi, berkembang pula pada orang lain. Pengikut-pengikut dia atau penyokong-penyokong ni pula saling hujah-menghujah. Saling tuduh-menuduh. Akhir kita tengok bagaimana? Akhir kita tengok masing-masing dia bukan menjadi semakin rapat. Kita tak tengok. Kita tengok sekarang ni, apabila berlaku perkara macam tu, antara dua pihak ni, dia tidak menjadi semakin baik. Tak menjadi semakin bersahabat. Apa yang berlaku? Semakin renggang, dan akhirnya menjadi permusuhan. Sebab itu dilarang berdebat. Sebab berdebat tadi dia bukannya untuk merapatkan hubungan, tapi dia akan merenggangkan dan menimbulkan permusuhan. Sebab tu, bila kita tengok, maka kita pandang saja dan kita abaikan. Tuan-tuan kadang-kadang tengok kan, apabila kena buka dalam handphone sebagainya, ada nampak benda tu, tengok dan abaikan. Jangan kita ambil peduli, ataupun kita pun nak tengok, nak menyokong mana yang mana. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada itu dia betul ataupun dia salah. Jadi kalau dia betul, kalau betul lah perdebatan itu, tentulah dia akan menjadi semakin harmoni. Menjadi semakin mahabbah. Tapi kita nampak apabila menjadi semakin permusuhan, maka di situ nampaklah bahawa perdebatan itu sangat buruk dan tidak bermanfaat. Islam merintahkan orang Islam jangan berdebat. Seperti mana sabda Nabi SAW. Nabi sebut satu riwayat oleh Abu Daud. Nabi kata, barang siapa meninggalkan perdebatan dalam keadaan keliru. Berlaku perdebatan tapi dia confused tentang tu. Betul ke atau apa? Jadi kata tak campur. Dia pun tak masuk campur. Dia abaikan. Akan dibuat rumahnya di pinggiran syurga. Sebab dia tak masuk campur, sebab dia tak pasti tentang sesuatu tu, maka diabaikannya. Nabi kata dia dibalas dengan Allah bina rumah di tepi syurga. Dalam syurga lah. Dalam syurga tapi sebelah tepi. Masjid dalam syurga. Dan yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan pihak yang menang, ataupun dia berdebat dan dia tahu memang betul, dia betul, dan dia tinggalkan, dia tak nak teruskan. Biarlah, kau nak menanglah. Kau nak teruskan, nak menang, teruslah. Dia pun mendiamkan diri dan beredar. Walaupun dia betul, akan dibuat untuknya rumah di tengah syurga. Allah bina untuk dia, balas dengan perbuatan itu dia sanggup dia sanggup untuk tidak meneruskan perdebatan, walaupun dia memang tahu dia akan menang, dia betul dan dia menang.
ya, tapi dia tinggal. Maka Allah balas dengan perbuatannya itu sebuah mahligai untuk dia di tengah syurga. Dan bagi yang berakhlak baik, orang yang berdebat dan dengan akhlak yang sangat baik, dengan tingkah laku yang sangat baik, dengan penuh tawaduknya, maka Allah akan bina rumahnya di bahagian teratas dalam syurga, ya, dibina di bahagian tinggi dalam syurga. Itu dia, ya. Jadi kalau kita lah kan, kalau kita sesama kita lah, ada benda-benda yang kita kadang-kadang kita bercanggah pendapat, ya, kadang-kadang kita tak bersetuju dengan sesuatu perkara, ya. Lebih baik daripada apa yang kita baca hari ini, ya, maknanya lebih baik kita mengambil pendirian untuk kita mengalah, ya. Sebab bila kita mengalah, dia bukan bermakna kita kalah. Nampak macam dia tak ada apa, tapi sebenarnya kebaikannya itu akan datang kepada kita. Orang yang petah bercakap juga sering tersilap dalam percakapannya. Islam melarang orang yang panjang lidah dan ringan mulut dengan bercakap sesuatu sesuka hati atau mengeluarkan kata-kata yang tak baik, ya. Orang yang memang pandai bercakap, pandai bercerita, ya, ada je cerita dia, menarik pandangan dia, menarik apa yang dia cakapkan, ya. Bimbang kalau kita jenis macam ni, ya, kita bimbang kita akan terkeluar perkataan-perkataan yang tidak betul, yang salah, ya. Maka berlakulah pembohongan dalam perkataan kita. Inna abghadur rijal ila Allahil aladul khasim. Orang yang paling tidak disukai oleh Allah ialah orang yang paling keras melancarkan permusuhan. Maknanya kalau ada jenis orang yang jenis bercakap ni, dia bercakap ni, ya, dia mengecam orang je, kerja dia kecam je. Kalau dia bercakap tak ada benda lain, kecam orang je, kan. Semua orang tak betul, dia je betul walaupun dia tak betul. Kerja ni, inilah orang yang tidak disukai oleh Allah, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Allah sebut madalla qauman ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, rawahu At-Tirmizi. Suatu kaum yang telah memperolehi hidayah tidak akan sesat. Satu qaryah, ini qaryah sini, ya, Allah telah beri hidayah, tak sesat dah, kecuali setelah mereka terlibat dalam perdebatan. Tapi dalam keadaan qaryah kita ni berada dalam keadaan Allah beri hidayah, berikan rahmat, baik dah. Tapi bila kita mula dah bertengkar, mulalah kita saling tuduh menuduh, maka Allah tarik balik rahmat tadi. Orang yang suka berdebat selalu membanggakan diri, ya. Kita bercakap tentang adab bercakap dalam bab apa? Dalam bab berdebat, ya. Berdebat, mengeluarkan pendapat kita, nak mempertahankan pendapat kita, dan kita menyalahkan pendapat orang lain. Yang paling penting ialah kata-katanya, ya. Kalau orang suka berdebat, apa yang penting? Apa yang keluar daripada mulut dia. Apa yang keluar, ya, yang keluar tu perkara kedua. Yang penting dia boleh bercakap, dia boleh memberi hujah, dia boleh bercakap sesuatu. Isinya perkara kedua. Betul tak betul? Isi tu maknanya betul tak betul tu kemudian kira. Akhirnya akan bercakaplah ada perkataan yang betul dan bercampur dengan perkataan-perkataan yang salah, ya, perkataan-perkataan yang bohong. Maka itulah yang jadi. Sedangkan apa yang kita perlu fikirkan ialah percakapan yang kita luahkan terhadap seseorang, adakah ia baik atau sebaliknya. Dulu kita dah baca dalam adab cakap ni, yang awal kita baca dulu, ya. Antaranya diberi pesanan pada kita, kalau kita nak bercakap, fikir dulu. Kita nak keluarkan perkataan, kita fikir dulu, adakah perkataan yang kita keluar itu baik ataupun menimbulkan kerosakan. Adakah perkataan kita keluar itu memberi manfaat ataupun akan mengeruhkan suasana. Walaupun perkataan itu adalah perkataan yang betul, kita nak cakap ni betul dan nak cakap ni, nak bagi tahu ni, tapi kalau kita sebut dia mengeruhkan suasana, maka disuruh kita diam, jangan cakap, ya. Kita bercakap tak payah dengan orang lain, dengan orang rumah kita, cakap dengan orang rumah, ya. Kadang-kadang kita main lepas cakap,
Apa saja geram cakap dia. Tapi Islam tak ajar begitu. Islam ajar kita walaupun dengan siapa saja, nak cakap tu tengok. Terguris tak hati dia? Terasa tak hati dia? Tersinggung tak perasaan dia? Kalau tersinggung, lebih baik kita diam, simpan dan telan saja. Jangan diluahkan. Walaupun kita kata tak apalah dengan pasangan, lepas ni dia tak akan ambil hati lama, sekejap je, habis-habis mengajuk sekejap. Tak boleh. Ya? Walaupun begitu, kena kawal. Ya? Sama je, sama ada kepada suami ataupun kepada isteri. Ya? Bila kita nak cakap, walaupun perkataan kita itu boleh jadi betul, memang itu sepatutnya, tapi yang betul itu mengguris perasaan dia, maka adalah lebih baik kita diam, kita simpan. Ya? Baik. Pernah berlaku suatu peristiwa, ada seorang yang suka membangga diri datang kepada Rasulullah SAW dengan menunjukkan penampilan yang baik. Ada seorang, ya, datang, nampak perwatakannya baik, ya, dengan gayanya, ya, air mukanya nampak baik, ya, gayanya. Okey. Apabila Nabi SAW bercakap, bila Nabi tengah bercakap, dia mengganggu ucapan Rasulullah, dia pun menyampuk. Nabi bercakap, dia menyampuk. Nabi bercakap, dia menyampuk. Ya, tapi Nabi tak empuk dia. Ya, tu dia. Bila Nabi bercakap, dia menyampuk. Terganggulah ucapan Nabi. Setelah orang tu pergi, Rasulullah SAW berkata, Nabi tak cakap dekat dia. Sebab apa? Ya, jaga. Tapi Nabi pesan kepada sahabat untuk jadikan iktibar, jangan buat macam tu. Ya, bukan Nabi mengata. Ni Nabi sebut sebagai iktibar kepada sahabat dan juga kepada kita pada hari ni, supaya tak buat macam tu. Ya. Nabi ni walaupun dia berjumpa orang tu kali pertama, ya, kali pertama jumpa, Nabi tahu dah latar belakang dia. Nabi tahu dah apa perangai dia. Ya, Nabi tahu dah. Itu dia, itu kehebatan Nabi. Ya. Dan para ulama pun ada yang mencip macam tu. Ya. Mereka ini Allah berikan kelebihan. Bila lihat seorang tu, tahu dah apa keadaan orang tu, macam mana ragam dia. Ya. Dan Nabi pun begitu. Jadi Nabi pun sebut, innallaha la yuhibbu haza wa atrabi yaluna alsinatahum layal baqarati bilisanihal mar'a kazalika yalawi Allah Ta'ala alsinatahum wa wujuhuhum finnar. Nabi sebut beratnya, ya. Nabi kata, bila dia dah keluar, Nabi kata, Allah tak suka kepada orang macam ni. Ya. Allah tak suka kepada orang ni, ya, dan juga orang yang macam dia. Yang kita bercakap, dia menyampuk, yang dia sampuk itu bukannya satu benda yang baik. Yang dia menyampuk tu lebih kepada nak mengganggu, nak mengacau. Ya, itu dia. Nabi sebut Allah tak suka macam tu. Ya. Dan juga kalau orang yang perangai macam tu, iaitu orang yang suka melepaskan lidahnya kepada orang lain seperti lembu yang meraung tengah padang. Ya. Orang seperti itu, lidah dan mukanya akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Sampai tahap macam tu. Nabi sebut, ya, perwatakan manusia kalau begitu, ya, tak ada tempat lah Nabi kata masuk neraka. Kalau Nabi dah sebut masuk neraka, ya, tak ada dah pilihan. Ya, kalau Nabi dah sebut. Nabi sebut sahabat ni masuk syurga. Sahabat-sahabat ni Nabi kata masuk syurga. Ya, bila Nabi kata masuk syurga, memang sebab perkataan Nabi bukan perkataan nafsu. Nabi sebut bukan sebab nafsu dia. Suka ke orang ni, Nabi puji. Tak suka orang ni, Nabi keji. Tak, Nabi bukan macam tu. Dia bukan macam kita. Kita ni kalau suka orang, kita puji melambung-lambung walaupun dia buruk. Kita tak suka ke orang walaupun dia baik, kita tetap kutuk dia. Itu kita. Sebab kita bercakap atas nafsu. Tapi Nabi tidak. Nabi dia bercakap atas ilham yang Allah beri. Apa yang Nabi sebut adalah ilham yang Allah beri untuk Nabi keluarkan. Orang ni, sahabat ni, Nabi kata masuk syurga. Bilal masuk syurga,
Abu Bakar masuk syurga, ramai sahabat-sahabat yang Nabi sebut ini adalah contoh ahli syurga. Dan ada juga orang yang Nabi sebut ini contoh ahli neraka. Ya, bagi yang Nabi sebut sebagai contoh ahli syurga, bahagialah mereka. Tapi bagi yang Nabi sebut mereka ni contoh ahli neraka, malanglah mereka. Nabi sebut pada susuk tubuh yang ada pada hari itu. Tapi bukan bermakna untuk dia saja. Dia adalah untuk kita, ya, kalau kita ikut. Kalau kita ikut kepada sahabat-sahabat yang masuk syurga, maka kita pun insya-Allah itulah cara kita, peluang kita. Tapi kalau kita sama seperti orang yang Nabi bayangkan sebagai orang yang berada dalam neraka, kita pun macam tu, maka ya, kemungkinan besar ataupun kita pun akan samalah terlibat, ya, seperti itu. Jadi inilah maknanya sebagai panduan dan juga sebagai pedoman untuk kita. Kadang-kadang orang berdebat mengenai agama, berdebat tentang politik, berdebat tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain, ya. Tentang agama pun orang suka berdebat. Sekarang ni berdebat saja kerjanya, ya. Kita buka YouTube, ya, nak tengok benda lain, keluar je dia. Sebab dia tak bertapis, dia akan keluar. Sentiasa keluar. Orang sama-sama ahli agama, ya. Orang yang kata dia faham agama. Apabila dia faham agama, maka dia nak orang ikut dia, jangan ikut orang lain. Maka jadilah macam tu. Ya, masing-masing pun kemudian dibalas pula. Buruk. Politik lagi teruk. Kan? Politik lagi teruk. Apabila tidak didasarkan dengan agama. Ya, politik dibuat kerana nak mendapat mileage ataupun kelebihan dunia, tapi bukan untuk dapatkan kelebihan akhirat. Maka rosak. Ya, macam-macam tuduhan, macam-macam perkara, pelbagai fitnah yang berlaku. Sangat hebat. Ya, kita tengok sekarang ni fitnah yang berlaku dalam, tak payah luar, dalaman kita pun teruk. Ya, sebab apa? Sebab kita ni saling tuduh-menuduh untuk menaikkan. Kalau sekarang ni istilah kita, menaikkan rating kita, menaikkan sokongan kita, ya. Dan macam-macam lagi orang suka berdebat. Jika dilakukan oleh orang-orang seperti itu, nescaya akan rosaklah agama. Ya, kalau orang ahli agama suka berdebat, rosaklah agama. Ya, kalau orang Islam dalam politik berdebat, ya, untuk kepentingan politik semata-mata, maka rosaklah. Agama juga rosak. Dia bukan politik yang rosak. Politik ni kecil. Yang besar itu adalah agama. Yang kecil ini apabila dia rosak, dia akan menjejaskan yang besar tadi. Jadi hati-hati. Mungkin perdebatan yang mereka lakukan itulah yang mengakibat rosaknya kesejahteraan umat. Berdebat bukan suatu jalan yang baik untuk mendapat suatu kebenaran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan, ya, sahabat cerita satu hari, ya, ketika mereka sedang berdebat mengenai soal agama, tentang satu hukum, ya. Sahabat-sahabat memberi pendapat, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, matu yang ni kata tak, yang dia punya, yang ni tak. Masing-masing mempertahankan tentang keadaan mereka ataupun tentang pandangan mereka. Rasulullah datang, ya, tengah-tengah mereka bercakap-cakap macam apa, sedang berhujah ni, Nabi pun datang kepada mereka dan marah kat kami. Mereka kata, Nabi datang dengar bercakap tentang satu hukum agama, kita bercanggah pendapat dan juga nampak dah mula tegang, Nabi marah. Ya, kami tak pernah lihat baginda marah macam tu. Sahabat kata tak pernah nampak Nabi marah, tersangat marah macam tu. Ya, dalam bab lain tak ada marah macam tu. Semasa kami berhenti tadi, dah berhenti, Nabi dah marah, kami nak bangun keluar, baginda Nabi SAW pun bercakap. Nabi pun berpesan dengan satu pesanan. Nabi beri pesanan untuk sahabat ni dan juga untuk semua orang. Nabi kata, wahai umat Muhammad, ya, wahai umat Muhammad, berhati-hatilah. Orang sebelum kalian dahulu binasa kerana perbuatan ketika itu. Ya, orang yang sebelum kita dulu, sebelum
umat Nabi-Nabi yang dahulu binasa kerana macam ni lah. Apabila ahli-ahli agama dah mula dah bersengketa, bertengkar nak mempertahankan pendapat mereka. Jadi Nabi kata, tinggalkan perdebatan. Kerana orang beriman tak patut berdebat. Tinggalkan perdebatan. Tegas Nabi lagi. Kerana orang yang berdebat akan memperoleh kerugian. Tinggalkan perdebatan. Kerana perdebatan akan mendatangkan dosa bagi orang tersebut selagi dia berdebat. Ya? Maknanya Nabi sebut, kenapa kena tinggal? Sebab apabila kita berdebat, dalam keadaan kita berdebat tu, kita nak mempertahan hujah kita, maka kita akan ambil hujah-hujah yang tak betul, maka kita akan sentiasa berdosa ketika berdebat tu. Pada hari kiamat, Nabi kata, aku tidak akan beri syafaat kepada orang yang gemar berdebat. Siapa yang berdebat macam ni, ke akhirat besok Nabi kata, aku tak beri syafaat. Tu tegas Nabi, marah sungguh. Ya, Nabi kata takkan tolong ke hari akhirat kalau kamu berdebat. Ya. Tinggalkan perdebatan. Aku akan menjamin 3 buah rumah dalam syurga, di tengahnya ada taman-taman, dan di bahagian atasnya tersedia bagi orang yang menjauhkan diri dari perdebatan dalam keadaan dia benar. Nabi kata, kamu kalau nak ni, walaupun kamu rasa kamu betul dan memang kamu betul, kalau kamu berdebat, Nabi kata, aku jamin kamu akan dapat syurga, sebuah rumah dan di tengah-tengah syurga. Ya. Tinggalkan perdebatan kerana perkara pertama. Satu lagi yang last Nabi sebut, tinggalkan perdebatan. Kenapa? Kerana perkara pertama yang aku dilarang oleh Tuhanku. Nabi kata, bila dia diutus oleh Allah sebagai Rasul, benda yang besar yang Allah larang Nabi buat, pertama, sembah berhala. Mana kan? Sembah berhala ni syirik, kan? Nabi kata, yang bila dia dilantik menjadi Rasul, Allah pesan tinggalkan perkara apa? Yang pertama, ajak semua umat tinggalkan sembah berhala, dan juga selepas itu jangan berdebat. Tu dia. Wallahu a'lam. Ya, sampai tu dulu tentang bab ini. Ya, macam mana beratnya yang kita anggap benda ni macam biasa. Kita anggap kadang-kadang kita anggap ni biasa ataupun perkara tak apa. Ya, pergilah. Tunjukkan, buktikan kita ni betul semua. Kita anggap macam tu. Tapi Islam dia tidak menyuruh macam tu. Kita kena ingat, orang berdebat, katalah dia berdebat dulu, memberi hujah. Orang ni, kita ni, katalah kita ni berhujah. Kita memang betul dah hujah kita ni. Kita berilah pendapat, kita teganglah kat dia, berilah macam mana pun. Akhirnya dia tunduk, dia akui kita betul. Tapi dia tak akan ikut. Orang yang berdebat tu, dia tak akan iktiraf. Dia hanya akur dengan hujah kita. Kita betul, kita banyak hujah. Tapi dia tidak akan ikut juga. Sebab manusia memang macam tu. Dia tidak akan memperakui kelebihan ataupun kebenaran pada pihak yang lain. Nabi dah berhujah dengan ramai orang. Sebelum Nabi hijrah tu, Nabi dah berdebat dengan pelbagai orang musyrik di Mekah. Mereka mengutuk, mereka macam apa kan? Nabi cerita dakwah pada mereka, mereka balas dengan macam-macam kata, tapi Nabi tidak menjawab dan juga Nabi tidak meneruskan. Nabi lebih banyak berdiam dengan kata-kata buruk mereka. Itu. Sebab mereka ni bukan nak benar, bukan nak betul, bukan nak tengok mana betul mana salah. Apabila berlaku perdebatan. Jadi sebab itulah, bagi kita lah, pada hari ini, satu, kita sendiri, elakkan. Yang kedua, kalau kita lihat, maka kita jauhkan, kita hindar, tak terlibat dengan perkara tersebut. Mereka nak buat, lantak mereka, supaya kita jadi lebih baik. Kita sekarang ni kena jaga. Kalau kita yang ramai ni, orang berdebat ni, kalau tak ada orang yang menengok, dia tak jadi. Dia bertengkar 2 orang, tak jadi. Tapi kalau ramai orang tengok, ramai pula orang tepuk tangan, ramai pula orang menyokong dia, sebagainya, maka dia akan menjadi-jadi. Tapi kalau orang tak peduli, maka tak ada apa pun. Itulah dia. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni sebagai
pengisian untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.